Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Hari ini kita dapat bertemu lagi. Okay, insyaAllah kita buka majlis kita dengan kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Okay, Alhamdulillah, insyaAllah hari ini kita akan belajar pelajaran yang ke-15, iaitu solat Jumaat Wadah Kesatuan, unit yang pertama. Okay. Pelajaran 15 ini dia terdapat dua unit. Okay, unit yang pertama solat Jumaat dan unit kedua adalah berkaitan khutbah Jumaat. Okay, jadi hari ini kita akan belajar unit yang pertama dahulu, iaitu solat Jumaat. Okay. Maksud dan dalil solat Jumaat. Okey, solat Jumaat dari sudut bahasa, maksud berasal daripada perkataan Jumu'ah atau Jum'ah yang bermaksud perhimpunan segala kebaikan. Dari sudut istilah pula, okey, solat dua rakaat ni, solat dua rakaat secara berjamaah. Jemaah ni maksudnya beramai-ramai. Okey, pada hari Jumaat. Okay, dalam waktu zuhur yang didahului oleh dua khutbah beserta dengan rukun dan syarat tertentu. Ini poin penting. Okay. Solat ini menggantikan solat zuhur. Okay. Solat dua rakaat, ini kita tekan istilah solat dua rakaat secara berjamaah. Okay. Kalau sembahyang seorang-seorang, dia tak jadi solat Jumaat. Pada hari Jumaat sahaja. Okey. Dalam waktu zuhur dan waktu zuhur sahaja. Okey, yang didahului oleh dua khutbah. Okey, dan solat Jumaat tu ada dua khutbah berserta dengan rukun dan syarat tertentu. Okey, nanti kita akan belajar apa rukun dia dan apa syarat dia. Okey. Dan ia menggantikan solat zuhur. Okey, itu solat Jumaat dari sudut istilah. Okay, dalil solat Jumaat. Bermaksud dalil ni? Dalil ni adalah bukti. Apa yang menyuruhkan, apa bukti ni kita kena solat Jumaat ni? Okay. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bay'. Okay, surah Jumu'ah itu ayat ke-9. Wahai orang yang beriman, apabila diseru untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dan mengerjakan solat Jumaat. Dan tinggalkanlah jual beli pada saat itu. Okay, ini bukti. Okay, solat Jumaat itu sepatutnya kita kena buat. Okay, umat Islam kena buat. Okay. Okay. Yang kedua pula, bukti yang kedua. Tadi bukti pertama dalam Al-Quran. Okey, bukti yang kedua daripada hadis. Okey, Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa arba'ah. Abdun mamluk, aw imra'atun, aw sabiyun, aw maridun. Okey, daripada Abu Daud. Maksudnya, solat Jumaat tanggungjawab yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim secara berjamaah kecuali 4 golongan. Golongan apa ni yang yang dimaafkan? Okey, hamba yang dimiliki, okey, perempuan, kanak-kanak dan orang sakit. Kalau kita tak tergolong dalam 4 golongan ini, maka wajiblah kita pergi sembahyang Jumaat. Ini daripada hadis. Rasulullah cakap ni. Okay. Kita tengok apa hukum solat Jumaat ni. Okay. Hukum dia adalah fardu ain. Okay. Bagi setiap lelaki, yang kita setiap lelaki Muslim yang mukallaf. Okay. Semua orang Islam lelaki wajib. Okay. Okay. Fardu ain. Ikut fardu ain bagi setiap lagi. Fardu ain hampir tak wajib. Memang kita kena pergi. Tak ada sebab kita kena pergi. Itu maksudnya hukum fardu ain. Okay. Syarat wajib solat Jumaat. Kan?
Apa solat wajib ni? Yang pertama, Islam. Okey, bukan kafir. Yang kedua, baligh. Itu bukan kanak-kanak. Yang ketiga, berakal. Itu bukan gila. Yang keempat, merdeka. Itu bukan hamba. Kelima, lelaki. Itu bukan perempuan. Keenam, sihat. Ketujuh, mastautin. Itu bukan musafir. Okey, solat Jumaat kekal wajib bagi mukim yang mendengar azan. Ini antara syarat. Kalau dengar saja cukup syarat ni, maka wajib kita kena pergi solat Jumaat. Okey, syarat sah solat Jumaat. Okey, maksudnya kalau kita main Jumaat tu nak tahu sah tak sah solat Jumaat kita ni, kita cek ni. Okey, ada 6. Yang pertama apa dia? Didirikan di masjid. Kedua, bilangan jemaah sekurang-kurangnya 40. Ada 40 orang jemaah tersebut. Okey, yang bermastautin, termasuklah imam. Okey, ketiga, didirikan dalam waktu zuhur. Dia mesti dalam waktu zuhur. Keempat, hanya satu saja solat Jumaat bagi satu tempat. Okey, tidak ada macam satu tempat tu ada 2, 3 buat sembahyang Jumaat. Tak boleh, dia hanya satu saja. Okey, yang keempat, yang kelima, didirikan secara berjamaah. Sembahyang Jumaat ni dia kena mesti berkumpul, sembahyang ramai. Okey, yang keenam, didahului dengan 2 khutbah. Okey, mesti ada 2 khutbah. Khutbah yang pertama, khutbah yang kedua. Barulah inilah baru cukup syarat solat Jumaat. Okey, tak cukup syarat-syarat ni, maka kita tak sembahyang solat Jumaat. Okey. Okey. Tadi dikata mastautin. Okey, kita kena cek apa yang akan dimaksud dengan mastautin, muqim, musafir. Berserta hukum menunaikan solat Jumaat. Apakah hukum mereka ni menunaikan solat Jumaat? Okey, ada 3 grup orang. Okey, grup manusia ni. Yang pertama, mastautin. Apa itu mastautin? Ialah orang yang tinggal tetap di suatu tempat. Maksudnya penduduk setempat. Penduduk setempat tu disebut sebagai mastautin. Okey, maka dia adalah wajib kena solat Jumaat. Hukum dia wajib kena solat Jumaat. Okey, golongan kedua, musafir. Apa yang maksud musafir ni? Ialah orang yang sedang dalam perjalanan dengan jarak melebihi 2 marhalah. Itu 2 marhalah bersamaan dengan 81 km. Okey, maksudnya musafir ni orang yang sedang bergerak, berjalan. Okey, jarak dia mesti melepasi, okey, tempat jarak perjalanan dia mesti lebih 81 km. Orang ni adalah disebut sebagai orang musafir. Okey, apa hukum dia sembahyang Jumaat? Wajib juga solat Jumaat jika dia memulakan perjalanan selepas waktu subuh hari Jumaat. Kalau lepas waktu subuh dia baru bergerak, maka dia wajiblah solat Jumaat. Tapi kalau dia bergerak sebelum waktu subuh, okey, pukul 3 pagi ke bergerak ke, tapi sampai ni dia tak wajib. Okey. Okey, dibolehkan. Okey, yang ketiga, mukim. Okey, mukim. Apa yang akan dimasukkan dengan mukim ni? Ialah orang yang menetap di suatu tempat lebih daripada 3 hari. Tidak termasuk hari perjalanan. Okey, mukim ni adalah orang musafir. Dia pergi satu tempat. Okey, lepas tu dia duduk satu tempat tersebut melebihi 3 hari. 3 hari. Okey, maka status dia adalah mukim. Orang mukim ni macam mana? Apa hukum dia? Wajib juga solat Jumaat jika mendengar azan. Okey. Okey, ini antara yang kena faham 3-3 ni. Mastautin, musafir, mukim. Kalau dalam soalan ni ada ni. Okey kan? Selalu juga naik dengan soalan. Okey. Hikmah solat Jumaat. Okey. Kenapa kita kena sembahyang Jumaat ni? Sebab dia ada hikmah-hikmah tertentu. Okey, kita tengok apakah hikmah solat Jumaat. Yang pertama, melaksanakan salah satu ajaran Islam, iaitu solat Jumaat. Yang kedua, menzahirkan syiar Islam pada hari kebesarannya, iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat adalah hari kebesaran mingguan kita. Okey. Yang ketiga, saling mengenali dan merapatkan ukhuwah antara umat Islam. Okey, yang keempat, menyatukan pandangan umat Islam serta mengaitkan isu semasa yang berlaku dalam masyarakat dan negara melalui khutbah solat Jumaat. Okey, khutbah dalam Jumaat tu adalah menerangkan isu-isu semasa.
macam mana perkongsian masalah, okey, macam mana nak menyelesaikan, banyak manfaat yang terdapat dalam khutbah Jumaat tersebut. Okey, dan last sekali, melatih umat Islam supaya bersatu. Inilah antara 5 hikmah solat Jumaat sekiranya kita melakukan solat Jumaat. Okey, saya rasa itu dulu untuk unit yang pertama. Okey, insya-Allah nanti kita akan sambung pada unit yang kedua, pelajaran yang ke-15. Semoga Ustaz harap para pelajar sekalian, murid sekalian faham apa yang telah Ustaz terangkan pada hari ini. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.